Cik Rahim, itu dia sedikit cerita pagi dari negeri Pulau Pinang berkaitan dengan pendidikan melalui aktiviti vertigasi. Baiklah, di studio kali ini adalah topik kesihatan yang saya kira mungkin cukup dekat dengan kita, perkataan osteoporosis ataupun kerapuhan tulang ini. Mungkin kalau kita dapat tahu, kita kena ambil makanan berkalsium tinggi, minum susu untuk mendapatkan tulang yang kuat. Jadi untuk kita bercakap mengenai osteoporosis ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Lee Jun Keong, iaitu Presiden Rangkaian Fraktur Kerapuhan Malaysia. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Datuk. Selamat pagi. Okey, Datuk. Definisi osteoporosis itu mungkin ramai yang tahu bahawa ia merupakan satu keadaan tulang yang rapuh. Dari segi perubatan dan juga medikalnya, apakah definisi tepat yang perlu kita faham tentang osteoporosis ini, Datuk? Sebenarnya osteoporosis berasal dari dua perkataan. Osteo bermakna tulang, porosis bermakna rapuh. Makna tulang kita jadi rapuh, di mana kepadatan jisim tulang dan juga kualiti tulang merosot. Jadi tulang kita berlubang dan tulang jadi rapuh. Kalau tulang rapuh sangat, makna tulang tu boleh kemik, boleh patah dengan senang tanpa sebarang kecederaan. Jadi keadaan ini berlaku pada kebanyakannya pada wanita, tapi lelaki pun sama juga ada masalah macam ni. Jadi kita yang nak meningkatkan kesedaran berkenaan dengan osteoporosis ialah dari masa ibu mengandung, bayi, budak sampai warga emas yang umur 90-100 tahun pun kita nak memupuk kesedaran untuk kesihatan tulang ni dari sejak ibu mengandung sampai warga emas. Adakah ia berlaku secara natural, semula jadi, ataupun ia disebabkan oleh faktor-faktor lain juga? Ya, memang ada mereka yang berisiko tinggi. Bermakna kalau kata ibu ada penyakit tulang osteoporosis dan patah tulang pinggul, peluang anak perempuan dia jauh lebih tinggi. Ada orang yang BMI rendah sangat, yang 19 ke bawah BMI sebab rangka tulang dia kecil. Yang ketiga, ada orang yang mengambil ubat, misalnya macam steroid, untuk rawatan arthritis, keadaan lain kan, mungkin asma kan. Jadi kalau dia mengambil ubat steroid jangka masa lama, itu menyebabkan kehilangan tulang bertambah. Jadi yang penting ialah ada keseimbangan. Biasanya dia bentuk tulang, hilang tulang, tapi ada seimbang. Tapi pada wanita yang dah putus haid, sebab estrogen hormon dia dah turun, ya, jadi pembentukan tulang dah kurang, kehilangan tulang bertambah. Jadi dia dapat kata negative balance tu. Dia kata tak seimbangan kehilangan tulang dia kan. Jadi risiko dia mendapat tulang yang masalah osteoporosis tinggi. Adakah kemampatan tulang itu ataupun bone density itu perlu diukur oleh kita macam manusia? Macam kita buat pemeriksaan kesihatan berkala, adakah bone density juga perlu diperiksa secara berkala? Ya. Dan pemeriksaan tulang yang kepadatan jisim tulang ialah menggunakan yang pemeriksaan DXA atau DEXA. Satu pemeriksaan X-ray yang dos X-ray paling rendah sekali. Biasa kita cadangkan pada wanita umur 60 ke atas atau lelaki 70 ke atas. Tapi mereka yang lebih muda, mungkin 50-an, tapi ada risiko yang tinggi mendapat osteoporosis, kita galakkan pemeriksaan DXA juga. Jadi kalau dia buat yang pertama, dia pemeriksaan pertama itu normal, mungkin dia nak periksa lagi setiap 3-4 tahun. Tapi kalau kata dah ada osteoporosis dan mendapat rawatan, kita cadangkan pemeriksaan DEXA setiap 2 tahun masa dia menjalani rawatan untuk osteoporosis. Tadi doktor saya sebut mengenai pengambilan steroid. Okey, pengambilan steroid ini biasanya diambil oleh juga sebagai ubat tahan sakit atau painkiller. Jadi ubat tahan sakit. Adakah ia juga boleh menyebabkan osteoporosis kepada pesakit-pesakit yang menggunakan steroid ini untuk menahan sakit ini? Macam penyakit asma yang teruk kan, ataupun arthritis, terutamanya rheumatoid arthritis. Jadi selain daripada ubat anti radang yang biasa tu, ramai yang mendapat ubat steroid. Ubat steroid itu memang ubat anti radang juga. Jadi kalau dos dia tinggi dan lama dia ambil steroid itu, memang risiko osteoporosis sangat tinggi. Sebab steroid itu memang mengganggu keseimbangan pembentukan tulang dan kehilangan tulang. Jadi pesakit itu hilang tulang jauh lebih cepat, lebih banyak daripada orang yang biasa. Jadi steroid memang adalah satu jenis ubat yang menyebabkan osteoporosis. Peluang dia memang tinggi. Jadi pembentukan tulang ataupun kemampatan tulang ini, apa yang saya faham adalah
paling maksimum kalau lelaki adalah pada umur 30 tahun. Selepas itu sudah tidak lagi terbentuk. Boleh terangkan keadaan ini? Adakah selepas 30 tulang saya kemampatannya menurun? Betul. Datuk. Ya, soalan ini penting sebab kita mendapat ataupun jisim kepadatan jisim tulang kita akan naik dari masa lahir sampai umur 25. Sampai 25. Lelaki dan perempuan agak sama. Agak sama. Jadi kita memang menyimpan tulang tu kan sampai umur 25 tahun, di mana kita sudah sampai pada peak bone mass atau tahap kepadatan jisim tulang paling tinggi. Dan yang tahap ni akan jalan lebih kurang 20 tahun sampai 45, di mana dah putus haid, kehilangan tulang jadi cepat. Dan biasanya untuk lelaki, tahap kepadatan jisim tulang maksimal tu adalah jauh lebih tinggi dari perempuan. Jadi bone stock kita tu memang tinggi, lebih tinggi dari perempuan. Jadi bila dah sampai umur 45 dan dah putus haid, untuk wanita memang kehilangan tulang tu bertambah. Tapi untuk lelaki steady juga, tak kira turun tapi steady juga. Jadi yang saya sebut tadi itu yang tahap maksimal di mana kepadatan jisim tulang kita ialah pada umur lebih 25 sampai 30. Jadi adakah apabila usaha kita lakukan untuk menambah bone density ini, seperti mana yang mungkin ramai yang tahu, kita exercise, angkat berat, selepas itu mengambil makanan berkalsium tinggi, semua itu akan menambah kepadatan tulang ataupun dia melambatkan kehilangan tulang? Dia memang yang saya ingat yang elemen yang paling penting ialah kalsium, magnesium, zat-zat lain, vitamin D semua tu kan. Dan kita perlu exercise di mana macam kita melompat, berlari, berjalan. Kita perlu exercise, kita panggil weight bearing exercise untuk merangsang sel tulang kita membentuk tulang. Jadi semua ni amat penting dalam masa kita lahir sampai lebih kurang 25 tahun di mana kita mencapai tahap maksima untuk kepadatan jisim tulang. Itu memang membenarkan kita menyimpan tulang kita sampai yang umur 25 dan lepas tu kepadatan tulang akan steady, maintain saja, dia tak akan naik lagi. Walaupun exercise dilakukan, walaupun magnesium dia dah maksimum dah. Jadi sampai 25 tahun tu dia akan turun balik. Jadi yang exercise penting tu untuk bukan saja merangsang pembentukan tulang, itu penting untuk menguatkan otot-otot kita sebab ramai pesakit yang ada osteoporosis memang mengidap masalah kita panggil sarcopenia, bermakna kepadatan jisim tulang menurun dan otot-otot kita pun jadi lemah. Jadi memang yang fungsi otot dia jadi lemah. Itu sebabnya orang yang ramai yang baga emas kan dia rasa dia lemah. Otot dia macam dah tak ada tenaga nak kerja, nak jalan. Jadi kedua-dua ni masalah tulang dengan otot dia memang jalan selaras. Ada tak kes-kes saya kata kes terpencil yang berlaku kepada orang muda ataupun bayi? Dan kalau kata tulang dah rapuh pada yang muda ataupun budak-budak, itu disebabkan oleh masalah penyakit yang dia ada. Kemungkinan yang kita panggil secondary osteoporosis. Maknanya mungkin dia ada rheumatoid arthritis ataupun penyakit lain, bawah pinggang ataupun yang hati. Jadi itu menyebabkan secondary osteoporosis. Maknanya dia tak ada kaitan terus dengan yang putus haid. Okey. Gejala osteoporosis di sini, kehilangan ketinggian, berarti kita akan menjadi lebih pendek beberapa inci, perubahan pada dalam posisi badan. Adakah ia akan berlaku kepada kesemua orang yang contohnya pada umur 45 tu akan berlaku gejala-gejala ini? Ya, yang satu tanggapan yang salah ialah memang kita rasa kan osteoporosis memang kita umur meningkat dia akan jadi. Tak ada apa heran dia kan, jadi umur meningkat memang kita dia bengkok. Sebenarnya tidak. Kebanyakan pesakit yang ada yang gejala ini memang dia mula 50, 60, tulang belakang dia retak sendiri. Walaupun tak ada kecederaan. Jadi menjadi bongkok. Ini tanda-tanda ada gejala yang paling biasa kita tengok. Ada yang kata sakit tulang belakang, badan dia pendek, bongkok. Ini tanda-tanda gejala yang kita biasa tengoklah. Perawatannya bagaimana? Ramai pula ada yang dia yang tahu ada mengidap osteoporosis lepas tulang patah yang pertama. Bermakna jatuh dari ketinggian berdiri, patah pada pergelangan tangan, nak pinggul atau tulang belakang yang retak tanpa kecederaan. Baru kita sedar kita ada osteoporosis. Itu memang satu gejala yang dah lewat. Sebab kita dah hilang tulang dah patah dah, baru kita sedar
kita mengenai osteoporosis. Rawatannya bagaimana, doktor? Rawatan dia. Rawatan tu yang paling penting cara hidup. Alright, kita kena elakkan cara hidup yang kurang sihat. Misalnya merokok, minuman keras. Dan juga kita pastikan zat-zat makanan kita seimbang. Dan kita galakkan exercise untuk merangsang tulang dan fungsi otot. Selain daripada itu, yang ubat tu ada 3 jenis atau 3 kumpulan. Yang pertama, ubat kurangkan kehilangan tulang. Yang kedua, ubat merangsang pembentukan tulang. Yang ketiga, ada 2 action pula. Mana ubat itu ada merangsang pembentukan tulang dan mengurangkan kehilangan tulang. Jadi ada 3 kumpulan. Ubat mana yang sesuai, itu bukan kepada doktor yang periksa lah. Keadaan sakit. Okey, itu saja masa yang kita ada untuk kita bercakap mengenai osteoporosis, penyakit tanpa gejala, insya-Allah. Kalau ada masa lagi, kita boleh panjangkan lagi mengenai topik ini. Menarik, saya kira. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Lee Jun Keong, iaitu Presiden Rangkaian Fraktur Kerapuhan Malaysia, atas perkongsian yang cukup bermakna untuk kita pada pagi ini. Baiklah, sekarang kita akan ke negeri Kelantan, cerita pagi di negeri Kelantan. Ini adalah berkaitan dengan persediaan JBPM Kelantan bagi menghadapi fenomena monsun timur laut bersama dengan rakan pelapor Amirul yang sudah pun bersedia. Amirul, silakan.